Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Syahrul Channel. Kali ini kita akan melihat aromatic compound. Tajuk kita ialah benzene and its derivative. Hari ini ialah introduction to aromatic compound dengan nomenclature. Alright. Jadi hari ini kita akan tengok describe the term aromatic compound, calculate structure dengan resonance structure. Mari kita mulai. Okay. Aromatic compound ataupun arene is a compound with at least one benzene ring or having other ring structure. Okay, itu dia punya definition lah. Okay, benzene ring, at least ada one benzene ring lah. Aromatic compound show electrophilic substitution and not addition reaction, although it is highly unsaturated. Kalau kita tengok benzene ini, dia ada unsaturated iaitu double bond kan, double bond. Tapi tindak belah utama ni bukanlah addition, bukanlah addition, tetapi ialah substitution. Itulah satu yang pelik bagi benzene ini. Dia adalah satu yang pelik. Benzene does not undergo addition reaction, seperti yang kita bagi tahu tadi. Okay, sebagai contoh, dengan bromin ini dalam CCl4, no reaction. Okay, dia ada ketidaktepuan yang tinggi, tapi bukanlah addition tindak belahnya. Tengok ini tidak berlaku. Kalau kita buat tindak balas dengan KMnO4, oxidizing agent yang kuat ni pun tak ada, no reaction. No reaction. And then benzene does not react with bromine in the presence of Lewis acid catalyst via electrophilic substitution. Okay, seperti dalam alkin, kalau ada bromine, ada FeClBr3 ni akan berlaku substitution. Okay, baru dia boleh. Okay, dia boleh mana tindak belah dia adalah kita tengok pelik, dia adalah substitution reaction. Tapi dia kena ada ni lah, kena ada catalyst lah. Okay. Benzene also undergo other substitution reaction, contohnya ni nitration dan sebagainya ini. Itu menjadikan benzene ini unik walaupun dia punya ketidaktepuan yang tinggi. Jadi sekarang kita akan lihat calculate structure, iaitu structure yang dicadangkan oleh calculate lah. Reaction show only one mono substitute product. Itu yang berlaku lah, kita dapati begitu. They show that all 6 hydrogen atoms are equivalent and substituting any one of them give the same product. Okay, inilah sifat yang diberikan oleh calculate structure bagi benzene ni. Jadi August calculate ni propose structure of benzene dipanggil calculate structure, consists of 6-membered ring with one hydrogen. Dia mesti 6-membered ring with one hydrogen attached to each carbon. The ring contains 3 double bonds that shift back and forth so rapidly that the two forms cannot be separated. Ini dituliskan dalam bentuk skeletal yang kita tahu sebenarnya kan setiap carbon ini ada hidrogen. Jadi itulah yang menjadikan dia C6H6. Ini ada H. Okay, ini ada H. Dan double bond bagi benzene ini dia ada resonance daripada instead of here dia bergerak ke sini seperti yang kat sini kita tengok. Jadi dia adalah resonance lah. Calculate mencadangkan ada 2 resonance bagi benzene ini. However, the calculate structure can't explain why benzene does not undergo addition reaction. Kelebihan bagi calculate structure ini ialah dia menunjukkan bahawa setiap hidrogen itu attach dengan one carbon. Okay, one carbon. Tetapi dia tidak dapat menerangkan kenapa tindak balas benzene ini tidaklah secara addition. Itu dia tak dapat terang. Tapi dari segi yang lain, okay, dia bagus lah. Okay, ini saja dia tak boleh. Dia tak boleh explain why does not undergo addition reaction. Sebab dia masih lagi menunjukkan adanya double bond, iaitu
ketidaktepuan yang tinggi lah bagi satu structure. Jadi akan keluar satu lagi teori lah yang kita panggil resonant hybrid structure. Resonant hybrid structure ini dia macam structure yang ketiga ini, yang mana kita tidak lagi nampak ada double bond. Okay, the structure of benzene neither one nor two, not this one, but is an intermediate between both structure represented as number 3. Okay, structure number 3 nampak macam ni. The carbon-carbon bond length are equal, neither single or double. Seperti yang kita belajar sebelum ni, double bond ini ikatan dia lebih pendek, single bond ini lebih panjang, jadi menjadikan structure dia tak balance. Tapi dengan menggunakan hybrid resonance ini, structure dia lebih balance. Jadi dan panjang ikatan antara single and double bond. Dan ini barulah menunjukkan dia ada kestabilan dan menerangkan kenapa dia bukan addition reaction bagi hybrid structure yang hybrid resonant. Okay. Jadi mari kita lihat resonant hybrid structure ni macam mana. The 6 carbon atom skeleton form a hexagon, a planar of 6-membered ring with all bond angle at 120 degree. Okay, macam ni. Each carbon atom use sp2 hybrid orbital to form sigma bond to each other. Macam ni lah. Semua sp2 hybridize. And then the 6 unhybridized p orbital overlap side to form delocalized pi bond. Kat sini ada pi bond kat sini. Setiap carbon itu, yang 6 tu dia ada pi bond yang akan overlap side to side. Okay, untuk pi bond. The delocalized electron stabilize the benzene ring. Dan delocalized of electron ini, keliling ni, itu yang akan stabilize the benzene ring. Dan itulah menerangkan kenapa dia menjalani substitution reaction instead of addition reaction. Jadi dengan kata lain, resonant hybrid structure ini dapat menerangkan kenapa benzene tidak cenderung untuk menjalani addition reaction, tetapi substitution reaction disebabkan oleh delocalized elektron yang menstabilkan benzene ring tersebut. Jadi masalah kita selesailah. Kenapa benzene ini tidak cenderung untuk menjalani addition reaction. Okay. Kemudian kita tengok pula aromaticity of Huckel rules and Huckel's rule ni. Jadi Huckel dia telah menggariskan requirement to be classified as an aromatic compound. Pertama, mesti cyclic and planar. Dan ini telah pun dipenuhi oleh benzene, iaitu sp2 hybridase ini. Compound ini dia memang cyclic dan planar. Okay, dia planar. Yang kedua ialah number of pi electron is 4n plus 2. Ini dia punya formula dah, 4n plus 2. Dan n mesti nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Okay, number 3, uninterrupted cloud of pi electron above and below the plane of the molecule. Jadi uninterrupted cloud of pi electron ini, kalau kita melihat kepada structure dari segi segi structure, kalau kita lihat dia single bond, double bond tu dia mesti berselang-selang macam tu. Okay. To be aromatic, a compound must have a molecule that contains cyclic, okay, telah pun dipenuhi, cloud of delocalized pi electron above and below the plane of the molecule. The pi electron contain a total of 4n plus 2. Okay. Mari kita lihat bagi benzene adakah itu dipenuhi. Pertama cyclic, okay, dah dipenuhi ya. And then planar, okay, juga dipenuhi. sp2 hybridase dia memang planar, 120 sudut dia dan di planar. And then kita tengok dia ada 6 pi electron kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4n plus 2 equal to 6. Bila kita selesaikan dia n equal to 1. Dan ini obey Huckel's rule. Jadi dari segi aromaticity bagi benzene dia memenuhi ya. Uninterrupted cloud pi of electron above and below, yang inilah uninterrupted. Tak ada terputus. Dia ada single double, jadi dia memenuhi lah, continuous lah, overlapping ring of pi orbital.
katakan ada single bond, double bond ini single lepas tu double, itu terputus. Ini tidak terputus. Jadi benzene is aromatic according to Huckel's rule. Okey, sekarang kita dah settle dah pengenalan untuk benzin. Sekarang kita nak pergi melihat kepada penamaan benzin. Benzin, nama dia adalah apa? Benzin. Settle. Dan sekarang ini yang kita nak menamakan ialah monosubstituted benzene, disubstituted benzene dengan multi-substituted benzene. Okay. First one is monosubstituted benzene. Benzene as a parent, okay, kita akan jadikan benzene ini sebagai parent name, and the substituent is indicated by prefix. Jadi kalau kita ada fluorine kat sini, jadi nama dia fluorobenzene. Fluorobenzene. Fluorine jadi fluoro. Kalau kita ada bromin jadi bromo. Ada klorin jadi kloro. Ada nitro jadi nitrobenzene. Ini adalah monosubstitute benzene. Ada satu saja substituent yang melekat pada benzene tadi. Di penamaannya begitu, benzene sebagai parent. Okey, itu yang pertama. Kemudian B, the benzene ring and the substituent combine to form a parent's name. Makna benzene dengan substituent ni bergabung mendapat satu nama baru. Jadi ini kena hafal lah. Contohnya macam ni. Kita ada methyl kat sini. This is methyl. Kita ada benzene. Jadi kalau kita ikut yang secara A tadi, monosubstituted benzene, kita boleh namakan dia sebagai methyl benzene. Nama lain bagi methyl benzene adalah toluene. Toluene. Okay. And then kita ada hydroxy kat sini. OH adalah hydroxy. And then kita ada benzene. Cantuman hydroxy dengan benzene akan dapat nama baru, nama phenol. Ini amino dan benzene dapat aniline. Okay, ini cara yang kedua untuk kita namakan. And then kita ada benzaldehyde. Okay. Kita ada ini, kalau ada ni C double bond OCH3, nama dia acetophenone. Kita ada ketone kat sini. Acetophenone, dan kita ada carboxylic acid kat sini, nama dia benzoic acid. Okay, ini yang B. C. Yang C ialah kita nak melihat disubstituted benzene. Jadi kalau disubstituted, kita ada dua substituent, kita akan menggunakan prefix ortho, meta dan para, ataupun number, kita boleh gunakan number. Okay, ada dua cara. Yang pertama, kita tengok cara yang pertama, kita namakan ikut number 1, 2. Sebab ini nombor 1, ini nombor 2. Pada 1 dan 2 ada bromo, jadi 1,2 dibromo benzene. Okay, cara pertama. Ataupun kalau 1 dan 2 kita boleh namakan dia sebagai ortho. Ringkasnya kita buat O. Ortho dibromobenzene. Itulah cara yang kedua. Okey. Kalau kedudukan dia 1, 3, ini 1 dan 3, okay, 1, 2, 3, jadi 1,3 dibromobenzene. 1, 3 ialah meta dibromobenzene. Dan ini ialah 1, 4, jadi 1,4 dibromobenzene ataupun para. Jadi kalau BR ini pergi ke sini, dia akan jadi kedudukan dia 1, 3 balik. Jadi dalam benzene ni cuma ada auto iaitu 1, 2, meta 1, 3 dan para 1, 4. Itulah untuk disubstituted benzene dia ada auto, meta, para. Okay. Kita boleh namakan sebagai nombor ataupun auto, meta, para. Okey. Kita tengok yang ni, kalau berbeza dia punya substituent, okey, berbeza. Yang ni nama dia kloro, yang ni nama dia bromo. Jadi kita akan jadikan bromo ini mendapat nombor terendah, iaitu nombor 1, 1 bromo. Yang ketiga mestilah kloro lah, C, kita ikut abjad, B dulu baru C. Jadi 1 bromo dichloro benzene, ataupun ini kan kedudukan meta, jadi meta bromo kloro, mesti B dulu baru C. Meta bromo kloro benzene. Kalau kita buat 1 kloro 3 bromo, salah. Dia tulisan mesti mengikut abjad. Okay. Ini okey. Ada juga yang case yang macam ni, kita boleh ambil yang secara C tadi, iaitu kita ambil yang ada amino ni dengan benzene ni as a parent, dan nama dia adalah aniline. Kita ambil aniline as a parent.
Apabila kita mengambil aniline as a parent, automatically kat sini akan jadi nombor 1. Jadi metil ini akan jadi nombor 3. Jadi 3-methyl aniline. Macam tu. Sama juga untuk kes ini, kita ambil benzoic acid as a parent, dan pada kedudukan 2 ada nitro, jadi 2-nitrobenzoic acid. Okay. Yang ni pun sama, 2-methyl, sebab ini ada methyl pada kedudukan ini, benzoic acid. Atau kalau kita nak buat nama yang lain, sebab kita tahu inilah kedudukan ortho, boleh juga. Jadi kita kata ortho o methyl benzoic acid pun boleh. Ni. Ini kalau kita nak buat ortho pun boleh kan? Ortho nitro benzoic acid. Jadi begitulah cara kita menamakan disubstituted benzene. Dan multi maksudnya banyak lah, lebih daripada 2 lah. Multi substituted benzene. Contoh macam ni, pertama ialah kita perlu mendapat nombor terendah. Jadi nombor terendah ialah 1, 2, 4. Okay, 1, 2, 4. Kalau kira kat sini, kita akan dapat 1, 3, 4. Okay. Dan yang terendah lah 1, 2, 4. 1, 2, 4 trichloro, tri lah sebab ada 3. Kita jamakkan lah, klorin, klorobenzin. Kalau yang macam ni, sama juga mesti mendapat nombor terendah dulu. Jadi kita ada 2 pilihan, 1, 2, 3, kira kat sini. Kalau kita kat sini, klorin ini mendapat nombor 1. Tapi kalau kita jadikan iodine ini nombor 1, pun dapat 1, 2, 3. Jadi dalam kes ini kita kena mengikut abjad. C iaitu kloro, nombor abjad dia ialah C. Iodine, iodo tu I. Jadi kita akan ambil nombor 1 itu akan berada pada klorin. Bila tulis pula ikut abjad pula. Bromin, dia dulu nombor dia. Jadi 2 bromo. That's why dia ialah 2 bromo. Lepas tu baru kita ambil C pula, 1 kloro. And then baru 3 iodo, benzene as a parent. Okay. Itu cara menamakan yang multi-substituted. Okay. Dan ini multi-substituted dan kita kena kita tengok yang paling best, kita ambil nama khas dia. Kat sini kita ada satu nama khas, iaitu phenol. Okay. Yang saya tandakan ini as a phenol, as a nama khas. Dan automatically phenol ini akan dapat nombor 1 lah, sebab parent dia adalah phenol, iaitu OH melekat pada benzin. Dia dapat nombor 1. Nitro dapat nombor 2 lah, klorin nombor 4. Bila tulis macam biasa ikut abjad, kloro C, nitro N. Jadi 4 kloro. That's why ini nama dia adalah 4 kloro, and then baru 2 nitro, and then phenol lah as a parent. Okay. Ini memang kita nampak, this one is benzene, benzoic acid as a parent, benzoic acid as a parent, and then dia akan dapat nombor 1. Jadi pusing paling dekat 2, 3, 4 sini, 1, 2, 3. OH ni nombor 3, BR ni nombor 4. Bila tulis ikut abjad, 4 dulu lah, 4 bromo, 3 hydroxy, OH hydroxy, benzoic acid. Dan kalau kita lihat tadi tu, penamaan itu, kalau kita tengok sini, kita ada banyak pilihan. Kita boleh jadikan ini as a parent, nama dia benzoic acid. Okay, itu satu. Tapi adakah mungkin kita nak menamakan ini as a parent, iaitu aniline? Ini pun boleh juga kita jadikan dia sebagai aniline. Kemudian kita juga ada pilihan, mungkinkah kita jadikan ini as a parent, iaitu this one, phenol as a parent. Okay, sekarang kita ada 3 pilihan parent. Kita ada benzoic acid, kita ada aniline, dan kita ada phenol. Ini tak adalah. Jadi yang mana kita perlu utamakan as a parent? Jadi untuk penamaan itu, iaitu priority of functional group, kita kena ikut yang disenaraikan kat sini. Yang pertama ialah kita diutamakan sekali ialah benzoic acid. Nampak COH yang atas. Kalau ada benzoic acid, yang lain semua akan jadi substituent. Lepas tu ada COCl.
Jadi yang di dalam silibus kita yang kita akan jumpa nanti yang ni, this one is apa ni, C double bond O H, okay. Apa ni, C double bond H. Lepas tu kita ada CN, ni ada ketone, ni ada phenol tadi, ni ada ni. Katakan ini tidak ada. Katakan ini tidak ada. Katakan ini tidak ada. Yang akan diutamakan ialah tengok sini, OH, NH2. Jadi kita akan utamakan phenol berbanding dengan aniline. Okay, dia macam tu. Alright. Okay. Jadi dalam kes ini kita nampak phenol as a parent. Ni kat sini jelas lah. I know. Dalam kes ini jelas di sini yang diutamakan ialah benzoic acid as a parent. Okay, macam tu. Kemudian ini akan dapat nombor 1, ini akan dapat nombor 2 kan. Ini akan dapat nombor 3, ni 4, ni nombor 5. Bila tulis ikut abjad, ini kepala dia adalah C, ini hidroksi H, ini kepala dia A, amino kan. Jadi ikut abjad sudah tentu 2 amino dulu A, kemudian klorin C dulu. Sebab tu jadi 5 chloro. And then baru 3 hydroxy, and then baru benzoic acid. Jadi begitulah cara penamaan benzin derivatif yang melibatkan yang banyak multi substituted dan menurut keutamaan functional group. Menurut keutamaan functional group. Okay. Kita tengok contoh kat sini. Benzene ring attached to a change bearing a functional group or alkane with more than 6 carbon atom, the benzene ring become a substituent called phenyl. Kalau dalam kes ini pula kita ada satu substituent lah kita kata. Okay, bukan substituent lah, dia alkane lah ni. Dia ada double bond, jadi dia ada functional group. Jadi kita akan jadikan ini as a parent. Walaupun bilangan carbon ni sikit, 1, 2, 3, 4, 4 carbon. Tapi sebab dia ada double bond, jadi benzin akan jadi substituent yang dinamakan sebagai phenyl. Nama dia phenyl. Jadi ini adalah parent dia, butene. This butene 1, 2, 3, 4. 4 yang ada double bond, jadi 1 butene. Pada 1 ini ada phenyl. Jadi 1 phenyl, 1 butene. Kes yang kedua ini adalah carbon ini lebih panjang daripada benzene ring. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi panjang, jadi benzin akan jadi substituent. Pada kedua ada phenyl, itu phenyl heptane. Macam tu. Group with C6H5CH2, ini dipanggil benzin. Jangan terkeliru. Substituent bagi benzin, bila benzin jadi substituent dinamakan phenyl. Dia tidak seperti metin, jadi substituent nama dia metil. Butane jadi butane. Jadi dia pelik sikit. Tapi ada tak bunyi benzil? Ada. Iaitu C6H6 campur dengan CH2, baru bunyi dia benzil. Okay, benzil bunyi dia. Contoh dia macam ni lah. Kes ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Jadi nama dia adalah pentane. Ada pentane. Pada golongan 1 ada bromo. Kat sini ada bromo. Ini B. Ini Br, bromo. Ini benzil ni Be. Jadi dia akan diutamakan lah. Sebab itu nama dia adalah kat sini ialah kita 3 benzil dulu. Sebab Be. Bromo yang bergolongan 1 ada bromo, dia Br. Jadi 3 benzil dulu, lepas tu baru 1 bromo. And then pada 3 juga ada etil kat sini. Ini ada etil sini. Ini ada etil. 3 etil pentane. Okay. Jadi begitulah penamaan. Okay, kita tengok contoh di sini. Contoh. Name the compound below. Jadi 1, 2, 3,
Jadi kita jadikan ini as a parent katakan. Jadi ini apa dia ni? Ni nama dia adalah 1, 2, 3, 4. Ini kan ada satu nama khas. Ini ada nama khas dia yang bernama isobutyl. Jadi ini isobutyl benzene. Okay, kita boleh namakan ini isobutyl benzene. Okay, ni kan ada nama khas dia isobutyl. Ni ialah benzene. Okay, B pula seperti yang kita tengok tadi, ini as a parent lah, benzoic acid, dan pada gurukan 3 ada amino. Jadi 3 amino benzoic acid. Okay. Yang ni pula yang ni dia ada satu nama khas. Okay. Benzin yang ada C double bond C, ini ada satu nama khas dia. Jadi kita akan namakan inilah sebagai parent. Nama dia adalah styrene. Jadi nama dia adalah 3-nitro styrene. Okay. Benzin ada CH double bond CH2 styrene. Jadi 3-nitro styrene. Okay. Yang ni pula kita tengok bentuk dia adalah trans. Kita kena buat awal-awal dia adalah trans. And then ni adalah 1, 2, 3, 4 butene kan. Ini yang 1 phenyl 1 butene tadi tu. 1 butene. Okay. Ini adalah 1 phenyl 1 butene tadi. Tapi dia dibentuk dalam bentuk trans, jadi kita kena tambah trans. 1 phenyl 1 butene with 8 propionate. Okay. Dan satu lagi soalan yang macam ni lah. Dia bagi nama, dia suruh lukis structure. Auto methyl aniline. Okay, kita buat aniline dulu. Aniline ingat lah. Okay, macam ni dia ada NH2. Auto pada yang kedua ini ada methyl. Jadi CH3. Macam tu. 2, 3, 4 triiodotoluene. Okay, kita buat toluene dulu. Jadi kena hafal dia siap. Toluene tu macam mana? Toluene tu jadi dia ada CH3. Pada 2 sinilah 2 ada iodo I. Pada 3 sinilah ada I lagi iodo. Ada 4 lagi ada lagi I iodo. Okey. Settle. Yang ni 2 bromo 6. Okey, kita tengok nama dia adalah phenol ni. Kita lukis phenol dulu. Phenol ni buat OH. And then kita tengok pada 2 ada bromo jadi Br. Kemudian pada 6. Jadi ini 2 3 4 5 6. Kat sini ada kloro Cl. Ini pula, okey, kita tengok sini benzaldehyde. Okey, kita buat benzaldehyde dulu. Buat benzin, dia adalah C double bond OH. Ini adalah benzaldehyde. Pada para ada hidroksi. Ini auto meta para. Para pada 4 sini. Hidroksi ialah OH. Jadi itu saja untuk kali ini. Jadi kita jumpa lagi di siaran akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.